إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا وشفيعنا وسيدنا وزخرنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan arti kata sama-sama kita buat apa yang Allah suruh dan tinggalkan apa larangannya. Moga kita berjaya di dunia dan di akhirat. Kita pun baru-baru telah keluar daripada bulan Ramadan Al-Mubarak, satu madrasah yang dididikkan kita untuk kita mendekati taqarrub ila Allah, bulan maghfirah, bulan keampunan, bulan rahmat, dan bulan Itqum minan nar, bebaskan kita daripada api neraka, yaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan bulan ini mengajarkan kita beberapa perkara, di antaranya puasa. Puasa tu untuk tujuan besarnya untuk dapat takwa, yaitu takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, nak tahu natijah takwa kita berjaya tak berjaya pada bulan Ramadan tu, kita boleh puasa sunat Syawal. Kata lagi, kalau tak boleh puasa sunat Syawal, kita boleh puasa 3 hari dalam sebulan. Nak bulan tu, lepas daripada kita keluar daripada Ramadan tu, nak tahu kata kita boleh takwa tak takwa, kita boleh puasa boleh sunat, puasa sunat Syawal tu, hari tu. Dan kalau tak lagi, puasa sunat 3 hari dalam sebulan. Kalau tak lagi tu, kita cek, mari kita sama-sama mari cek diri kita lah. Sebagaimana Sayyidina Umar kata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sama-sama kita cek diri kita sebelum dihitungkan. Sebab kita duduk dunia ni, kita orang Islam ni, kita beriman, kita tetap dan kita tegak. Kata dalam Islam tak ada gia free dah. Duk saja boleh pahala. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ada orang duk tanda, orang duk tengok. Tak ada hak tanda hak tak molek dan tanda hak molek. Hak free tak ada. Maknanya kita duk saja tu boleh pahala dah. Tu dalam Islam. Selama mana kita tak buat jahat, maka boleh pahala terus. Dia pun boleh pahala. Kalau kita niat nak buat jahat, tak buat lagi, boleh pahala apa? Maka tidak dicatatkan benda jahat. Itu Islam. Islam agama rahmat. Islam lebih-lebih lagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhir zaman ni, yang Nabi kasih ni. Orang tak biasa pernah lihat dengan Rasulullah, tak biasa tengok dengan mata, tapi kasih umat akhir zaman ni. Umat Muhammad
di apa, setiap amalan, setiap perbuatan buat sikit maka digandakan mudha'afatan, banyak. Bagaimana kita telah lepas daripada bulan Ramadan, kita iktikaf boleh pahala besar. Kita berdiri malam Lailatul Qadar boleh pahala besar hingga tak ada umat lain. Lepas tu tak beberapa lama lagi kita akan masuk bulan Zulhijjah. Hari ni hari yang ke-11 bulan Zulqa'dah. Tak berapa lama lagi kita akan menuju ke bulan Zulhijjah. Bulan ni juga ada beberapa fadilat yang besar, ada kelebihan, ada kungkar bulan Zulhijjah ni. Banyak sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran di awal surah Al-Fajr ayat 1 sampai 3, wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr, yang bermaksudnya demi waktu fajar dalam malam yang 10 yang mempunyai kelebihan di sisi Allah dan bilangan yang genap serta ganjil. Imam Tabari menyatakan ahli tafsir bersepakat bahawa malam yang 10 yang dimaksud pada ayat 2 surah Fajar ini ialah 10 hari di awal bulan Zulhijjah. 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Zulhijjah merupakan kemocok kepada bulan-bulan haji yang terdiri daripada bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah pula merupakan sebaik-baik hari. Bulan Zulhijjah di awal 41 hingga sampai tepat 10 sebaik-baik hari di antara 30 hari bulan Zulhijjah. Ini kerana pada 10 hari yang pertama itu terkandung dalamnya beberapa hari untuk beramal ibadah. Imam Abu Daud rahimahullah meriwayatkan hadis daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Yani ayyamul 'ashr. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min zalika syai'. Bermaksudnya tiap-tiap hari untuk beribadat yang lebih disukai oleh Allah, lebih utama daripada hari-hari ini ialah hari 10 hari, ialah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. 10 pertama bulan Zulhijjah ni ialah 41 hingga sampai 40 bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, sekalipun berjihad pada jalan Allah?" Rasulullah jawab, "Ya, sekalipun. Kecuali seorang yang keluar dengan jiwa serta hartanya dan dia tidak pulang dengan membawa apa-apa." Perang jihad ni dengan hari 10 awal bulan Zulhijjah ni lebih baik 10 hari awal Zulhijjah lagi. Malaikat dia pergi keluar perang maka mati. Mati tu maka lebih lah. Tapi dia klik maka lebih orang buat amalan bulan Zulhijjah pada 10 hari awal lagi. Di awal 10 bulan Zulhijjah ini kita dianjurkan, kita disuruh jauh segala bentuk maksiat, dan kita pakat buatlah benar-benar baik segala ketaatan. Antara bentuk ketaatan ialah memperbanyakkan ibadah, seperti kita banyak-banyak berpuasa, berzikir, bertakbir dan berqiyamul lail. Sama-sama kita banyak puasa, berzikir, baca Quran dan buat baik, sedekah dan lain-lain lagi
pada awal bulan Zulhijjah. Kerana hari itu hari yang lebih, bagaimana Nabi menyatakan dalam hadis. Tapi dalam 10 yang baca saat ni, ada lagi hak lebih lagi, ialah klimak lagi, ialah puasa pada hari ke-9. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dan Tirmizi dan Ibnu Majah rahimahumullah daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu." Bermaksudnya, puasa hari Arafah, hari 9 ialah hari Arafah. Kita duduk di rumah di Jawi, di Thailand ni, kita disunat berpuasa. Puasa hari Arafah, aku mengharapkan kepada Allah agar ia dapat menghapuskan dosa setahun yang lepas dan setahun akan datang. Siapa puasa hari Arafah, Tuhan ampun dosa 2 tahun. Sehari saja, tapi Tuhan ampun 2 tahun dosa kita. Ini amalan mudah-mudah. Sama-sama kita rebutlah peluang ni, bukan ada semua. Setahun sekali saja. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, Zulhijjah adalah bulan pelaksanaan rukun Islam yang kelima, ialah ibadat haji yang diwajibkan ke atas umat Islam yang cukup syaratnya. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat 27 sampai 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Bermaksud, dan serukanlah umat manusia untuk mengerjakan ibadat haji. Nescaya mereka akan datang ke rumah Tuhanmu dengan berjalan kaki dan dengan menunggang berjenis-jenis unta yang kurus yang datangnya dari berbagai jalan dan corak rantau yang jauh. Antara hikmat tujuan yang dapat dihayati daripada ibadat haji adalah berikut. Pertama, haji adalah syiar, adalah lambang, adalah sanjalat perpaduan umat Islam. Datangnya manusia daripada seluruh pelosok dunia, daripada pelbagai kaum, bangsa serta etnik, semata-mata kerana tujuan yang satu, iaitu melaksanakan kewajipan rukun Islam yang kelima. Saat inilah mereka saling berkenalan, saling memahami dan saling membantu untuk memperkukuhkan perpaduan serta keutuhan umat Islam. Kedua, haji merupakan simbol ketaatan dan kehambaan. Rukun dan wajib dalam ibadat haji hakikatnya menjadi asas atau ukur kita, taat kita seorang hamba kepada Tuhannya. Sejauh manakah seorang hamba itu sanggup berkorban tenaga, tubuh dia tu, masa dia dan harta dia kerana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, haji juga ialah sebagai disuruhlah sebagai nayobai berzikir serta ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Haji juga waktu kita tu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingati Allah Subhanahu wa taala sepanjang hari-hari utama dalam bulan Zulhijjah adalah tanda kesyukuran seorang hambanya di atas segala nikmat dan kurniaan Allah. Ini salah satu tanda terima kasih kepada Tuhan. Kita sebagai hamba-Nya nak tahu kata terima kasih tak terima kasih, tengok
di ibadat haji ni. Ni di antaranya. Justru kalau gitu memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia ini. Bagi kita berada di tanah air, bagi kita yang tak ada duduk di Mekah tu, duduk tempat kita ni, kita disunatkan bertakbir bermula dari lepas solat subuh pada hari Arafah, iaitu pada 9 Zulhijjah hingga sesudah salat asri pada akhir daripada hari-hari tasyrik, iaitu hari 13 bulan Zulhijjah. Hari raya pertama hingga sampai hari yang ke-13. Itu disunat kita di rumah ni bertakbir. Kerana adapun mereka yang menunaikan ibadat haji disunat bertakbir bermula sesudah salat zuhur hari ke-10 Zulhijjah atau Aidil Adha, kerana mereka sebelum itu disunatkan untuk bertalbiyah. Keempat, haji melambangkan pengorbanan seorang hamba. Bermula 10 Zulhijjah dan pada hari-hari tasyrik, umat Islam dianjurkan untuk melaksanakan ibadat kurban. Kerana Allah Subhanahu wa taala, sembelihan kurban adalah tanda kesyukuran juga. Buat kurban udhiyah ni adalah satu tanda kesyukur, tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita ada duit, maka sama-sama kita berkurbanlah pada bulan haji akan datang ni. Kerana firman Allah Taala berbunyi dalam surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bermaksud, sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu wahai Muhammad kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Oleh itu, kerjakanlah solat kerana Tuhanmu. Kerjakanlah dengan ikhlas kepada Tuhanmu semata-mata, dan sembelihlah binatang kurban sebagai tanda bersyukur, tanda terima kasih. Sesungguhnya orang yang bencikan engkau, dialah yang terputus dari mendapat sebarang perkara yang diingininya. Kelima, ibadat haji menjanjikan ganjaran keampunan daripada dosa. Ibadat haji ni pengampun dosa. Bagaimana Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja lillah falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladhu ummuhu." Bermaksud, siapa buat haji kerana Allah dan dia tidak berkata-kata keji, tak menyapung dan tidak berbuat kefasikan, maka dia kembali sebagaimana waktu lahirkan oleh ibunya. Ini bersih daripada dosa-dosanya. Kelebihan fadilat kunka orang buat haji ni ialah cuci bersih seperti kain putih, seperti hari kita beranak pula. Dosa tahap apa orang buat haji. Besarnya pahala orang yang mengerjakan haji. Alhamdulillah, itu di antara kelebihan kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak kelebihannya. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, maka sama-sama kita muhasabah, sama-sama kita hitung, sama-sama kita cek diri kita. Selain daripada bulan Ramadan dah, bulan mana lagi kita akan buat amal ibadat seperti bulan Ramadan. Oleh itu, apabila kita cek, maka kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita cek semua belum pada kita nak tidur, tak tangan di dahi, kata bagaimana aku ni. Terus bagaimana Sayyidina Umar suruh cek semua. Kalau kita cek, maka kita tak terlupalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana takutnya ini perkataan Sayyidina Umar juga, Tuhan terima doa. Wa iza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Tuhan terima doa. Lepas tu Tuhan dekat dengan kita. Lepas tu Tuhan ampun segala dosa. Terima doa dah, Tuhan ampun segala dosa. Tuhan terima doa umat hamba dia. Lepas tu ampun semua segala dosa. Yang takut sekalinya ialah Sayyidina Umar takut tak ada hidayah untuk nak minta ampun. Lagu mana? Kita buat dosa, kita taubat. Kita buat dosa, kita taubat. Tuhan ampun semua. Banyak hadis kalau nak cari dalam hadis banyak Tuhan ampun semua. Tapi Sayyidina Umar takut tak ada masa, takut mati dulu. Tak ada hidayah, tak berasa nak minta ampun. Itu yang Sayyidina Umar takut sekali. Tuhan ampun semua. Yang takut ialah takut mati dulu. Itu saja yang sama-sama kita cek diri kita. Berasa nak bangun semaya malam, berasa nak taubat esok, berasa tapi tak ada buat. Tu bagi tak ada hidayah. Maka sama-sama kita insya-Allah kita berdoa sekuat-kuatnya serta kita buat. Semoga kita berjaya di dunia dan di akhirat. Sidang jemaah yang dikasihi Allah sekalian. Akhir khutbah pada hari ini, marilah kita menghayati beberapa khalasah, beberapa kesimpulan dan seru. Pertamanya, Zulhijjah menjanjikan kelebihan serta keutamaan untuk beramal ibadat yang tidak seharusnya disia-siakan. Zulhijjah ni wayak dah pun kaya banyak. Awal lebih-lebih lagi awal Zulhijjah, 10 awal Zulhijjah tu jangan kita sia-siakan, jangan kita lepas pergi peri. Yang kedua, haji adalah simbol ketaatan dan kehambaan, bukti pengorbanan seorang hamba dan keampunan daripada dosa-dosanya. Yang ketiga, ibadat korban adalah manifestasi syukur seorang hamba kepada Allah. Ibadat korban itu tandanya seorang hamba terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang ada duit, ada pitih, maka kita boleh korban. Firman Allah Taala dalam suratul Hajj ayat 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhakkaru wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Bermaksud, dan bagi tiap-tiap umat kami syariatkan ibadat menyembelih kurban atau lain-lainnya supaya mereka menyebut nama Allah sebagai bersyukur akan pengurniaan mereka, syukur apa yang Tuhan beri kepada dia. Binatang-binatang ternak yang disembelih itu kerana Tuhan kamu semua ialah Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kamu tunduk taat kepadanya dan sampaikanlah berita gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد النبي الأميين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في بلادنا وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.